Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya hari ini Amal dan Arul. Ya. Untuk lagu yang pertama, terimalah sebuah medley daripada Michael Jackson. Wow. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying us, this weeping shores? She was more like a beauty queen, a movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I am the one who dance on the floor in the round. She said, I am the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean. She caused a scene. Then every head turned with eyes that dream of being the one who dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. I don't go around breaking young girls' heart. Mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause a lie become the truth. Yeah. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims I am the one, but the kid is not my son. She said I am the one, but the kid is not my son. Woo! Billie Jean is not my lover. 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 Itu dia tuan-tuan. Assalamualaikum dan selamat malam untuk Garasians. Boleh Garasian? Boleh. Dan kita ada saudara ya, pengacara kita tetap kita Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Assalamualaikum bang. Assalam. Okey, terima kasih apa ni Emal dan Arul. Saya saja Emal tu Emal. Emal. Amal. Amal. Emal tu yang seorang je. Selamat serang panggil Emal. Sama je Emal. Amal dan Arul, saya saja try start tengok muzik berapa banyak cepat orang share, alhamdulillah. Dah tak sampai 4 minit kita dapat 500 lebih. Alhamdulillah, terima kasih. Selalu Amal dengan Arul akan hadir dalam kita punya big session ya. Jadi tak sempat kita nak sembang-sembang. Dan malam ni kita bawa Amal dengan Arul. Dia akan bawa banyak medley je malam ni. Kita dah putuskan konsepnya adalah medley. Jadi bagi saudara yang minat Ellie Cat, kita ada medley Ellie Cat. Saudara yang minat Dewa akan ada medley Dewa.
Saudara yang minat medley lagu-lagu cinta Inggeris, akan ada medley lagu cinta Inggeris. Kemudian kita ada tadi medley Michael Jackson. Cuma awal-awal ada orang minta, dia kata selalu dengar kau menyanyi Unintended. Oh, lagu Muse tu. Oh, tu lagu favourite saya tu sebenarnya. Kau nak aku backup ataupun kau boleh teruskan dia dengan Unintended? Sebab ni orang yang pertama naik, saya kena penuhi request dia. Oh, okey, boleh. Okey, kita sebelum saya interview dia sikit-sikit dan layan medley ni, dah ada orang minta Unintended, kita respect lah orang pertama. Sebab orang ni tiap-tiap minggu sebenarnya dia minta. Saya perasan bila saya preview. Siapa orang? Nama dia? Nama dia pun Ununderstanded. Oh, nama dia Unsunkerable. Unsunkerable. Okay, kita dengar dulu daripada Muse, Unintended. Okey, tuan-tuan dan puan, terimalah Unintended untuk anda semua. Sebuah lagu yang secara peribadinya saya sendiri memang suka lagu ni lah. Dan untuk anda yang macam apa nama sedap-sedap Amal, nama betul dia adalah kan, tapi kenapa Amal Bellamy? So jadi untuk menjawab persoalan itu, Bellamy ni saya ambil sempena nama penyanyi kumpulan ni lah, Muse, Matt Bellamy. So itulah ceritanya Amal Bellamy. Sebab masa tu macam masih mencari identiti. Zaman sekolah dulu kan, semua orang jadi itu, dia nak jadi ni, orang nak tunjuk tarian, dia nak tunjuk tarian. Semua nak tunjuk tarian. Yes. Habis aku Habis tak dapat tunjuk tarian. Okey, tanpa berceloteh panjang, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang request lagu Unintended tu. Sebab saya pun dah lama tak nyanyi lagu tu. Sebab lagu tu sebenarnya saya gunakan untuk orang cakap bila pergi bercuti kan, bila ada yang macam tengah keseorangan tu, inilah lagunya. Ada benda kau tak cerita lagi tu. Kalau kau nyanyi kat Jalan Alo kan. Tak payah. Tak payah. Cukup sampai di situ saja. Okey. Terimalah untuk anda semua Unintended. Tuner mau minta orang, aduh. Beli mahal ni.
Dahsyat Amal. Teruslah. Saya ingat live Muse di Manchester. Yeah, yang tu saya ambil version tu yang ada. Version Muse live di Manchester. Saya rasa siapa yang follow Muse akan lebih kagum lagu ni dalam edisi live dia. Ya, betul. Suaranya tak lari. Oh, feel dia. Feel dia sangat tinggi dan 3 piece. Yes, itu betul. Band yang bermainannya 3 je. Mal, nak tanya kau, Mal. Ya, saya. Kau ni sebenarnya siapa? Saya kalau yang sisi yang dekat, orang cakap sisi dekat media lain, sisi kat belakang lain. Okey, jadi sisi yang kat media ni saya dikenali sebagai tiga nama, iaitu Amal FF, Amal OAG dan juga Amal Bellamy. Amal Bellamy ni kira macam solo lah, macam sebab saya bawa nama Amal Bellamy ni daripada sekolah. Jadi kalau nama sisi yang sebenar-benarnya Amal Syafiq. Amal Syafiq. Nama betul lah. Nama sekolah, nama IC. Nama IC Muhammad Amal Syafiq. Itu yang Selamat cakap. Nama dia bukan tu. Yang itulah sebenarnya. Ada betul dia lah. Ada betul dia. Dan Osman juga betul lah tu. Nama bapak saya lah. Kau basking dulu ke? Kau OAG dulu ke? Kau Amal Bellamy dulu ke? Amal OAG dulu ke? Amal FF dulu? Okey, cerita dia pada tahun 2010, 2009 macam tu lah. 2009 tu Amal Bellamy dulu lah. Masa tu baru kena Muse lah. Saya tak kena Muse daripada tahun dia yang first album Showbiz tu tahun 99 tak silap saya. Yang tu album yang saya agak minat lah sebab dia raw 3 piece punya sound tu lagi memang best. Sekarang dah banyak sangat kan. So zaman 2009 tu saya dah 2009 tak silap. 2009 saya menggunakan Amal Bellamy. Jadi masa tu saya ada band lah. Nama band saya masa tu The Nurse sendirilah. Jururawat. Okey, The Nurse. So ada kisah dia tu adalah cerita dia. Tapi kau frust dengan jururawat? Bukan. Aduh, kau nak jadi jururawat? Bukan. Okey. Cerita dia sebenarnya masa tu saya duduk asrama di Johor. Saya bersekolah di sekolah seni Johor Bahru. Maknanya sekolah menengah saya memang sekolah kat sana lah Johor selama 5 tahun. Lepas tu kat asrama kita orang tu belakang tu rumah jururawat, rumah sewa. Jadi jururawat ni kan elok kejadiannya. Jadi macam elok kejadiannya. Jadi selalulah macam yalah kita dom kat atas lepas tu macam kita budak kan nak mencari kakak angkat. Untuk apa? Kok boleh Maggi. Macam itulah kan. Lepas tu ceritanya macam itulah. Lepas tu kita buat band. Masa tu kira gelombang indie pun memang di Johor, especially di Johor Bahru memang sangat, orang cakap zaman Miang Kusin, hujan naik. Lepas tu siapa lagi? Bittersweet masa tu kan. So kita pun teringin lah nak into the scene, into the indie scene tu kan. So kita buatlah band nama The Nurse. Lepas tu tapi yang cerita pasal rumah nurse ni orang tak tahulah. Tapi bila orang tanya, sebab kita orang pernah dulu masuklah majalah URTV kejap. Sebab kita orang punya one of the band members tu mak dia editor di Karangcraft. Ada kabel lah. Hidup tu dari dulu kita dah biasa dengan kabel ni. Jadi masuklah muka kami di majalah URTV antaranya. Lepas tu dengan majalah Bintang Kecil yang budak-budak perempuan selalu baca. Lepas tu Yes. So muka kami tu adalah. Tapi bila wartawan tanya, kita tukarlah cerita. Kenapa nama The Nurse? Kita tak cerita pasal rumah nurse tu. Kita cerita sebab kami cuba buat band ni untuk merawat hati yang luka. Macam tu ceritanya. Tapi tu cerita yang palsu lah. Bukan the real behind the scene punya lah. So berbalik kepada tu, habis sekolah saya dah start basking. Habis sekolah dalam 2012 tu, ujung 2012 tu saya basking. Pada asalnya saya basking seorang dekat dulu Maybank lama yang dekat monorail Bukit Bintang tu. Seorang lah. Lepas tu saya pindah ke Lot 10. Dari situ saya kenal kawan-kawan basking yang lain lah, termasuk Bob, lepas tu Genji Basker semua. Lepas tu basking-basking bila dah berkawan-kawan jumpalah Rul. Lepas tu 2016 saya masuk app tu. Lepas tu lepas 2017 dah masuk app tu baru join OAG. Itulah secara ringkas. Kau Arul, kau secara manusianya kau sebenarnya siapa? Saya sebenarnya asal pemain kompang kat Gombak. Okey, Gombak. Kau sini Dia kau dua orang, kau anak kampung, kau memang asal anak Ceras saya besar Ceras lah, tapi parents Kuala Kangsar lah, Kati. Okay. Dan kau memang anak Gombak? Gombak. Memang nenek semua kubur kat sini. Okey. Dan macam mana kau mula? Asalnya saya ni musician. Saya dulu drama Kenduri Kahwin. Tak ada. Kau cerita yang kau kerja HKL tu. Tu belum lagi. Dia masa ni Darjah 3 punya cerita. Nak cerita panjang ke pendek? Macam tu lah. Lepas tu umur 15 tahun saya dah
start kerja dengan Malaysian Drums ni, main alat tradisional. Selepas tu saya dalam 18, kita ringkaskan 18 tahun tu saya dah start, saya jadi bassist. Saya terpilih dalam program-program TV juga Twisted Bingit apa mana? Twisted Bingit. Kan? Lepas tu ada gak basking. Saya basking masa tu first kali masa saya kerja dekat HKL. Sebagai apa tu? Sebagai apa? Technician je. Technician. Lepas tu kau masuk sebagai nurse. Betul? Nurse kau je Man. Okay. Lepas tu saya jumpa arwah ni Man Kanan. Arwah Man Kanan. Dia ajak, dia cakap, saya masa kerja dulu kat HKL pun rambut saya panjang. Lepas tu dia cakap kat saya kan, Rul jom, tak kenal lagi. Dia kata, bro, aku tengok kau rambut panjang, kau ni mesti rockers kan, kau mesti musician kan. Betul, dia cakap tu kat aku. Lepas tu jom pergi Sogo, dia cakap, kita basking. Lepas tu saya pun on je lah kan, saya follow je lah. Padahal dia tak tahu nak main apa pun, main pergi je. Pergi main tak pakai M apa semua, pergi Sogo. Tu first kali saya start basking Tahun masa tu 2000 berapa tak ingat lah 2000 berapa masa tu. Belas lah. 2011. Belas lah. Okay. Saya start jadi betul-betul musician ni sebenarnya daripada umur 15 tahun lah. 15 tahun lah. Masa tu saya dah keluar, saya jadi, pernah mewakili cerita up sikit. Pernah mewakili Malaysia kenalkan alat-alat muzik tradisional Malaysia dekat Sarawak, Rainforest. Rainforest dulu masa tu 15 tahun. Music festival. Start saya masuk program-program TV tu umur saya habis sekolah masa tu, saya thesis bingit 2009. Lepas tu dua kali saya masuk. 2010 saya masuk gak. Lepas tu saya jadi penyanyi ni, cerita dia macam ni. Saya masa main muzik ni dia main muzik ni terus-terang cakap memang susah nak dapat duit sebenarnya kalau kita tak tahu nak pergi mana kan. Saya start pergi Bukit Bintang betul-betul nak jadi nak cari duit kan. Saya tengok budak-budak ni basking kan, tengok Amal dengan rambut kuning dia. Betul tak? Dengan rambut kuning dia kan. Saya tengok Bob semua kan, saya tengok dia orang kan. Masa saya betul-betul jadi orang cakap full time baskers lah. Lepas tu start 2000 berapa lah. Amir Kembang 14-15. Saya tak ingat lah. 14-15 tu saya start dengan Amir. Sebenarnya saya tak tahu apa saya cakap sini. Tak ke mana saya pergi ni sebenarnya. Tapi betul lah cerita dia. Maksudnya masa tu saya basking kat CIMB yang dekat Lawyat tu kan. YTL Plaza. Ya tahu. Zaman tu saya basking dengan kumpulan lain lah. Nama kumpulan saya tu bukan band lah, tapi maknanya sebab masa tu sebab saya main basking, main saya punya tempat dekat Jalan Alor. So maknanya kata yang dekat kira betul-betul laluan utama Bukit Bintang tu saya jarang lah main. Maksudnya saya main start pukul 3 pagi baru main dekat situ. Jadi zaman-zaman Arul mencari orang cakap mencari hidup tu kan. Arul terjumpalah saya tu, yang saya pun masih mencari hidup. Tu yang rambut macam balut ayam color kuning. Kadang-kadang ada color hijau. Mac Bellamy kata ke tadi? Terpengaruh kan. Lepas tu jumpalah Arul. Tapi masa tu Arul memang tak suka saya. Betul, ni cerita sini habis sini. Sekarang kau tak suka aku kan? Sekarang pun nampak tak suka kau. Dan kau suka. Aku selamat pun tak suka kau. Ramailah orang tak suka saya. Tapi betul, saya ada macam ni tau. Saya ada, kalau saya tak kenal orang, kalau orang tak kenal saya tak kenal orang. Saya saya memang ada barang buat poyo. Macam saya tak bercampur orang. Tapi cakap je lah kau poyo masa tu Man. Memang poyo. Ramai orang cakap kan. Lepas tu bila inilah yang dikatakan tak kenal maka tak cinta. Begitu juga dengan perempuan. Maksudnya kalau orang tak kenal saya kan, ada yang macam alamak susahnya nak mendekati si dia. Tapi bila jahat sikit, dia jual sikit. Macam itulah cerita dia. Okey. Airul datang dulu, dia hanya masa dia datang kami tak tahu Airul ni penyanyi, tak tahu macam mana. Saat malam tu tak ada orang nak main kahon. Dia datang satu budak, saya kata pecah kahon ni sekarang sebab. Tapi tak apalah, kahon dia tak pakai kahon garasi 1,000. Saya dah risau nak bagi dia duduk. Saya takut pecah kahon tu. Rupa-rupanya dia boleh nyanyi. Lepas tu yang kedua saya dah ingat, Allah, dia orang bawa tomboy mana pula. Sekarang jenuh lah orang spam dekat live ni. Masa tu kamera tu pula dia menyisi sikit. Saya dah tahu dah kalau dia melurus tak boleh, kena menyisi. Saya kata mampu lah, confirm lah orang kata ada, aku kata spam lah malam ni. Garasi dah jadi tempat tomboy basking. Janganlah macam tu. Sebenarnya saya ada band. Saya sebenarnya menyanyi je. Saya muzik ni
alat-alat ni saya kurang sikit lah sebenarnya. Kalau dengan band saya menyanyi je. Band saya kalau basking The Kodoks nama band saya. Saya tengok. Si Selamat sebut Arwah Zila sekali tu. Tu band saya lah tu. Tuan-tuan, saya kagum because saya kenal dia pun kebetulan dia datang duduk tepi tangga tu. Sekali saya tengok macam geng kacip pun ada, risau ya. Saya dah kecil duduk tepi tangga sembang dengan Selamat tu. Saya pula tak tengok Akademi Fantasia yang episod belah-belah. Saya pun tak tengok sebenarnya. Saya sendiri, saya masuk tu, saya pun tak tengok AF sebelum tu. So bila dia datang basking, first round, second round, saudara-saudara chip in banyak. Dia beritahu dekat saya, kata dia buat studio. Then saya mau fikir nanti, saya kata kalau panggil dia basking bagus sebab dia ada motivation untuk siapkan studio dia. So saya plan untuk dia kerap basking di sini supaya daripada chip in saudara, Amal boleh build up studio dia. Dan Amal ni pula bagus, dia selalu ingat kawan. Saya kata kau datang seorang lah, Mal, senang kau tapau cepat sikit kau siapkan studio kau. Pasal dia dapat yang mula-mula tuan-tuan bagi 1,000 lebih. Lepas tu dia ada dapat 2,000, dia tunjuk setiap duit yang dia belanja, dia akan WhatsApp gambar saya, bang, saya beli ni, saya beli ni, saya beli ni. Sebab saya fikir dia adalah sesuai streaming online sekarang. Kerana kita pun tak tahu PKP, cuaca, hujan. Dan lepas tu bila dia dah stream dekat garasi, dia mula nampak online is good business. Dan saya pun tengah support. Dan saya harap tuan-tuan support Amal dengan Arul. Malam ni Arul datang backup Amal. One day nanti betul. Amal datang backup Arul. Sebab macam tu je kita naik account bank untuk anda bantu supaya saya dalam hati pun saya nak tengok studio Amal siap cepat. Sebab saya nak tunjuk kata bukan streaming garasi yang serious content je. Musical content juga boleh survive dalam streaming. Kerana 5G weight yang dia bawa paling besar adalah digital yang saudara dengar, bukan AI, bukan artificial intelligence. Kita nak terlampau jauh. Malaysia jangan sembang bab tu lambat. Tapi kita nak tengok adalah talent skill yang boleh move. Dan saya rasa carry muzik 5G akan jadi lebih baik. Jadi kita dengar suara Arul malam ni. Betul. Sambil itu saudara chip in. Saya dah beritahu kata dia tak tahu. Tapi saya beritahu anda, saya jemput dia adalah lebih kerap untuk membolehkan dia cepat siapkan studio dia. Dan saya tahu waktu PKP, dia pun baru ni beritahu kat saya, bila main dekat dine-in restoran, limited. Jadi kadang-kadang dia orang sampai kawan dah main. Jadi terpaksa start kereta balik. Pergi dekat tempat lain pula kawan dah ada. Jadi terpaksa bertolak ansur sebab rumah kawan tu lebih dekat dengan restoran tu. Kadang-kadang dia orang nak pergi awal tapi dia orang rasa alamak tak sedap lah main kat sini, takut nanti kawan yang selalu main dekat restoran tu tak dapat cek makan. Jadi saya rasa sedih juga hidup orang basking kerana banyak perkiraan yang mereka perlu ambil. Kadang-kadang dia orang dah sampai bawa ni dengan bateri semua, dengan semua kan, kawan dah basking. Tengok lagi pula orang dalam tu pun macam kan penjarakan sosial kan. Jadi kalau kawan nak tukar shift pun tak boleh pasal kawan tu pun 2 jam collect tak berapa sen. Okay, malam ni kita dengar dulu bagi anda yang memeti Dewa. Kita bawa Dewa tapi bukan bukan Ahmad Dhani tapi Errol Dhani. Dia akan bawa lagu Dewa. Lepas tu kita ada medley Sudirman, kita ada medley Ellie Cat. Kita ada medley English yang saudara nak dengar lah. Lepas tu sambil-sambil tu ada orang minta lagu, saya akan request. InsyaAllah. Saya pun ada nak request lagu dengan dia. Cuma kalau ini saudara belum dengar lagi Errol penuh sebab malam tu pun Errol baru je. Emal Errol. Boleh. Nama garasi aku Errol Emal, Errol dan Ahmad. Cuma Ahmad tak ada malam ni sebab dia tak sihat. Dia tidur. Amar ditidurkan. Ahmad ditidurkan. Kerana mengalami tahap keangkuhan jangkitan COVID tahap 5, maka saya tidurkan dia. Kerana saya tak boleh kawal dia lagi kerana dia dah menjadi kemasyuran yang mencapai tahap 5 sampai dia tengking saya hari-hari saya kena maki. Jadi saya sekarang dia bagi dia silent treatment. So dia tak on air hinggalah temperature dia turun dan dia tahu saya kawan dia dan dia tak boleh maki saya, dia tak boleh tengking saya. Okey, sekarang Arul akan bawa. Okey, mereka bermain tanpa Ahmad. Jangan minta Ahmad malam ni, dia ditidurkan. Okey. Okey, sebelum tu saya nak ambil kesempatan ingin mengucapkan terima kasih kepada Garasian ataupun orang cakap netizen Garasian lah, kerana seperti anda seperti yang dinyatakan oleh Abang Non tadi. Alhamdulillah rezeki yang sebab daripada anda yang menyumbang, saya belumlah buat studio betul-betul lagi tapi on the way. Kira sekarang ni ada orang cakap home studio lah. Jadi insyaAllah saya pun dari Kiriki studio di insyaAllah kalau orang cakap manis tu semanis kurma. Boleh tu? Boleh. Okey, kalau manis tu semanis kurma, saya dari Kiriki. Kemungkinan studio Menumpang Kasih itu adalah di Kajang lah. Nama Menumpang Kasih? Ya, studio tu Menumpang Kasih sebab maknanya ini kira Menumpang Kasih ni. Betul. Streaming kan. Betul. Menumpang Kasih lah maknanya. So jadi insyaAllah nama studio tu nama dia Menumpang Kasih Studio. Hasil daripada
job menumpang kasih ni. Faham? Jadi studio tu insya-Allah akan berada di Bandar Teknologi Kajang. So insya-Allah kalau studio tu dah siap, bolehlah Roger untuk jingle ke, untuk lagu produk-produk apa, kecuali produk-produk aset saya tak wani nak ambil lah. Produk-produk aset saya tak ni. Produk-produk makanan insya-Allah boleh buat jingle. Okey, tanpa membuang masa, mungkin Arul pun nak buat studio pula. Memang nak buat pun, tapi bagi Amal buat dulu. Okey Arul, terimalah medley Dewa untuk anda. Terima suratmu telah ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu, takkan ku lupa selamanya. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, sudah simpan saja sedihmu itu. Akan datang Emma. Semua kerinduan yang terpendam. Nah, lagu seterusnya sebuah lagu daripada Kumpulan Dewa lagi yang bertajuk Larut.
Lagu ni rindu lagu ni sebab lagu ni zaman-zaman Bukit Bintang selalu orang request kan. Teman Arul mencari kehidupan tu. Oh, mencari kehidupan. Mungkin aku juga pernah merasakan cinta,
kasih. Thank you. Terima kasih Arul. Walaupun dia datang hanya untuk backup Amal malam ni. Tapi kita belanja lah untuk dengar suara dia pun. Kerana saudara pun tahu suara dia pun lain macam je dia punya racun tu. Mal. Ya saya. Aku selalu tak tanya kalau kata kawan basking lah. Kau satu-satu yang basking suka travel. Bawa van, pusing, pergi Saya main. menumpang je. Tapi sebab saya tak kerti bawa kereta pun. Yalah. KL, Kuantan, Perlis, lagi mana kau pernah basking? Tioman, lepas tu Terengganu, Johor. Cuma basking kat Kelantan belum lagi. Belum. Lagi. Apa pengalaman sono? Aku pernah duduk Terengganu. Dan aku suka Terengganu sebab aku duduk Terengganu pun tahun-tahun yang baskers belum ada. Arwah dijaga semua tu lah. Masa aku duduk Terengganu belum ada baskers. Abang dijaga pun di KL. Dia basking di KL. Di Terengganu tak ada baskers. Sekarang baru ada orang tahu perkataan basking Terengganu. Jadi aku duduk 87, 89. Masa kau pergi basking, apa yang istimewa tentang Terengganu? Aku pergi sekali dan tengok tempat yang orang basking tu, pasar malam. Pasar Payang lah. Bukan pasar Payang baru buat tu Kau basking kat situ kan? Yang malam Saya basking kat kedai makan, dekat kedai kawan lah, kira kawan atas kawan punya kedai. Kawan atas kawan. Okey. Apa yang best untuk basking Terengganu? Cuba kau share. Sebenarnya Terengganu ke mana ke, bagi saya sama je. Cuma kita dapat rasa tukar angin lah. Asyik. Kadang-kadang kita duduk kat KL pun rasa tepu macam saya cakap lah. Bukan nak kata semak banyak baskers ke apa, tak ada. Tapi bila kita macam orang cakap rezeki ni sama-sama share kan. Bila kat KL tu, bila ramai sangat, kita yang ada keinginan dan juga rasa macam ada kemampuan untuk travel tu, kita travel lah. Jadi tapi lah kalau secara peribadinya yang paling best saya rasa basking yang kecil hati pula tempat negeri-negeri lain, tapi ini secara peribadilah saya paling suka basking dekat Perlis lah. Oh ya. Kau basking di Perlis di mana? Di Kangar. Dekat Kangar tu maksudnya kau jangan jawab dah selamat. itulah saya pun saya tengok muka abang macam tu saya rasa ni Kangar kan besar. Okey. Kompleks shopping ke, pasar malam ke? Kedai makan juga sebab kira dekat Perlis ni sebelum ni setahu saya pun tak ada lagi lah orang basking dekat Perlis kan. Maksudnya biasalah bila orang cakap basking je orang akan tertumpu pada KL kebanyakannya lah kan sebelum ni. Tapi bila dia Perlis basking di kedai makan selalunya di kafe-kafe macam hipsters cafe, contohnya di Kangak tu dekat roundabout Kangak tu. Apa nama tempat tu, Bosco House Kangak. Lepas tu dekat kedai-kedai baru lah, kira kedai tu pun buka 2000 belasan lah. Jadi sebab saya suka orang Perlis satu, saya suka diorang very welcoming lah. Maksudnya bila kita orang sampai border tu je, kita orang tak ada plan nak tidur mana tau. Kita orang memang rock and roll, orang rasa macam tu lah. Adalah satu malam tu kita orang dah check in untuk homestay macam random gila lah kan. Lepas tu bila kita orang makan kat kedai makan ni, ada satu kak ni dia cakap hampa tidur mana. Dia padahal tak kenal pun, tapi dia sangat orang cakap welcoming tu. Dia cakap lepas tu kita orang adalah nak tengok homestay ni ada sekian untuk 2 minggu tu, kira harga dalam 1,500 untuk 2 minggu. Dia cakap oi mahalnya. Lepas tu dia cakap apa kak ada kawan dah ada homestay. Lepas tu kita orang dapat dalam 2 minggu 400 je. Alhamdulillah. Lepas tu buat makan jangan ceritalah, memang kira duit itu simpan memang boleh menyimpan lah. Yang bestnya sebab pengalaman lah, kadang kita kena orang utara macam ni cara PL dia. Bila orang Pantai Timur macam ni cara berkawan dia. Sebab kan lain kan dia. Kalau dia macam belah Melaka dia macam kasar sikit. Sebab hari tu pun nak bergaduh agak basking kat Melaka. Sebab dia saya ingat dia macam duk sound-sound kita datang lambat lah masa tu kan. Lepas tu rupanya dia orang memang macam tu. Sebab tanya kawan orang Melaka, kawan dia ni lah, gitaris dia. Dia cakap, "Mas, memang macam tu Mas, Melaka." Bukan dia marah. Dia bukan marah. dia cakap. Dia cakap itu friendly. Tapi saya rasa aku ni panas ni macam tu lah. Tapi kita boleh belajar banyak orang cakap budaya orang lah. Itu yang bestnya basking travel ni lah. Sebab Amar dia basking travel. Jadi berbeza sebab saya tak pernah basking tuan. Tapi saya kenal ke basking di KL ni daripada zaman pengasas basking Hamdan Boli, Dr. Sam dengan The Musafir. Selamat antara pengasas basking yang awal, top 5 yang awal basking di Kuala Lumpur. Tapi zaman tu orang masih bagi duit shilling. Jadi salah satu sebab saya rapat dengan Selamat ni adalah saya kena kira duit shilling dia. Kira shilling masuk dalam plastik. Sebelum ikat tu tulis itu RM40. Masuk ikat, dia pergi tukar kat kedai mamak tu dah tahu shilling sampai RM40.
Duduk siling lah. Banyak, Kalau pagi, petang, malam dia memang basking bukan ikut orang nak dengar. Dia ikut stres dia. Kalau dia stres pukul 12 dia basking. Dia stres pukul 1 dia basking. Waktu tu CM makmur, tak ada competition. Itu dah tempat orang melepak weekend. Tempat orang datang Kedah, Perlis, mana datang pun nak kena pergi pasar seni. Itu maknanya mungkin dulu itulah Bukit Bintangnya. Sebab saya tak sempat lah melalui zaman itu. Saya teringin lah sebab tu. Kadang-kadang bila saya berkawan dengan Selamat ni, dia duduk cerita lah. Cerita aku lagi top kat semua. Macam biasa lah ceritanya. Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Kadang-kadang orang duk tengok kita dekat live ni, saya dengan Selamat duk macam tak 10, tak ada. Sebenarnya kita orang okey je. Cuma memang itulah dia. Kejadian dia memang rupa tu. Sebab kalau off camera, dia akan cakap, tadi aku saja je kutu-kutu. Maknanya buat konten. Ingat apa? Dia tak tahu create konten. Dia content creator tu. So kalau Amal datang pun dulu dia berkepit je tepi tangga macam boyfriend girlfriend dia duduk ngending. Saya tengok menyampah. Tapi macam mana dia dua dah saiz kecil. Tu dia ngending tepi tangga, separuh tangga tu tutup. Tu yang sebut tangga tu yang tangga. Oh itu kelakar. Saya datang. Okey kan tuan-tuan, Amal dia memang saya tak tahu, saya tak berapa perasan budak ni. Sebab dia generation dia basking, saya masih lagi pergi follow. Sebab saya hanya tahu basking dekat Sogo je Sabtu dan Ahad. Sebab saya akan menulis artikel pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi bila saya nak fresh tu, saya akan pergi duduk dengan Bob lah basking. Time saya nak menulis artikel, Bob basking. Jadi dengan Bob basking 5-6 lagu, baru saya masuk The Loaf, order kopi, barulah saya menulis artikel. Untuk The Malaysia Insight ke, Awani ke apa, saya menulis dengan pakai phone je. Jadi saya dah familiar dengan Bob je. Dan saya takut Bukit Bintang pada waktu malam dah kerana susah parking dan saya ada rabun malam. Jadi Bukit Bintang punya scene ni saya hanya tengok dalam YouTube je. Amal saya tak pasti, tapi orang selalu kaitkan dia dengan lagu-lagu Sudirman. So malam ni Amal akan medleykan lagu Sudirman. Satu lagu yang saya request iaitu Basikal Tua, untuk mengingatkan saudara bahawa ini antara lagu yang menjadi phantom ataupun ledakan Sudirman. Jadi kalau menyanyi, sebenarnya saudara ingat yang lagu-lagu sentimental Sudirman tu yang kemudian popular. Sudirman hanya mula popular dengan lagu-lagu rancak dia, Mak Disco, Toyol, Basikal Tua, Minah Kilang. Lepas tu ini kita akan dengar medley Sudirman yang akan dibawa oleh Amal. Jadi saudara top in je, saudara tolong chip in je, kerana saya ingin memastikan bahawa 2-3 kali lagi garasi Amal dah boleh ada stream dia tu. Dan saya akan pergi bantu dia. Amal macam mana nak set up content stream supaya kawan-kawan Amal boleh datang. Jadi stream online membolehkan mereka kompos lagu-lagu baru, mereka main saya suka di Malaysia tak ada band seperti Cake. Di UK ada satu band yang sangat saya suka. Dia main semua adalah cover version yang diubah dengan new arrangement. Jadi kalau saudara nak dengar I Will Survive apa semua tu, dan saya suka juga muzik-muzik raw material daripada Arctic Monkey. Cuma saya harap dia dapat siap, nanti saya akan tolong dia untuk set up macam mana nak stream dalam new look digital. So chip in je supaya dia boleh siapkan studio dia cepat dan dia belanja anda dengan lagu Sudirman. Ini juga medley 3 lagu. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Apa pun kita berhibur dengan medley lagu Sudirman 3 buah lagu, dan saya akan mulakan dengan sebuah lagu yang diberi judul Your Value of Love. Maksudnya apa dah? Tak tahu. Nilai cintamu. Okey. English kau dengan aku lain. Mahfuz, kita monitor hantar sikit. Hantar kat monitor kuat sikit. Tanpa cinta tak mengapa, bila kau pergi ku rasakan sunyinya di hati. Baru kini ku tahu nilai cintamu. Ku renungi gambarmu, ku baca
suratmu, namun pedihnya ku terasa tanpa kau bersama. Ku harap di kau pun begitu jua. Kini aku mengerti, hanya engkau pelita hati. Semua yang ku korbankan hanyalah untukmu. Akan tetap ku kenang kasihku terhadap diriku. Janji untuk bersama sehidup semati. Ku meniti awan yang kelabu, ku tempuhi lorong yang berliku, mencari sinar yang menerangi kegelapanku. Ku percaya nanti suatu masa sang surya akan menyinar jua, membawa harapan yang menggunung bersamanya. Engkau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Seharian waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu. Bagai pelangi petang kau kan pasti pergi jua. Engkau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Riang hatiku badan bertua, punya teman yang comel dan manja, berjanji akan selalu bersama, menemaniku setiap masa. Aku hidup serba sederhana, tiada harta, tiada rupa, hanya yang ada budi bahasa, harta sekadar basikal tua semua. Orang biasa basikal tua,
basikal 7 Up tu basikal selamat yang baru. Dia beli dengan harga RM350 tunai. Hasil Hasil titik peluh dia gajinya. sendiri. Zaman dia memenuhi impian tuan-tuan. 34 tahun Selamat ni menyanyi. Barulah dia boleh membeli basikal sendiri dengan wang tunai RM350. Berarti macam setahun RM10 dia kumpul tuan-tuan untuk mendapatkan basikal 7 Up. Dia jangan sentuh, jangan apa. Tapi basikal tu dah dia naik taraf banyak dah. Lampu, bakul semua dan nilai dia sekarang Siap mungkin dah ada capai horn tu macam horn motor. elektronik. Dia panggil macam air-horn. So mungkin dah mencapai harga 500 dah sekarang. 500. 500. Kalau dia jual ada juta tapak belakang. 500 kenaikan kita tak tahu berapa lah. Aku kalau tuan-tuan tengok basking ni, kalau scene international tu, siapa yang follow Ali Sherlock akan tahu macam mana Ali Sherlock. Itu antara yang saya follow, yang saya subscribe. Kalau di Indonesia adalah Tri Swaka, kerana Tri Swaka dan juga Mahani Swaka. Dia ada sampai ada restoran yang dia orang boleh basking sebab scene dia lebih sporting. Yang bawah pokok tu kan? Tri Swaka restoran yang cantik tu, yang menyanyi bawah pokok tu, yang memang sentiasa penuh. Bagi mereka yang berduit, mereka akan makan di tempat makan. Bagi mereka yang tak berduit, disediakan tanah lapang di mana mereka hanya order minuman. Dan, macam santai bean bag macam tu lah. Tapi backlin. Dan dia dianggap sebagai satu artis yang tak masuk mainstream kerana pendapatan YouTube dia sangat besar. Tri Swaka ni. Dan di Indonesia pun saya anggap dia macam Ali Sherlock je lah, walaupun popular suaranya bagus, tapi dia gembira menyanyi jalanan. Hari ini disebabkan ada digital, dan saya fikir kata digital boleh memberi lebih banyak ruang. Sebab tu saya merayu pada tuan-tuan lah chip in untuk membolehkan Amal buat, dan nanti saya akan tengok macam mana studio dia boleh membangun sendiri dengan konten entertainment. Kerana garasi tak mungkin berkembang sebagai konten hiburan, kerana bukan kekuatan kita. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, saya basking sendiri, view cerita sini habis sini ada. Betul cakap sini habis sini ya. Dia boleh develop. Kalau nak compare dengan garasi lepas tu kau dapat abang angkat kau selamat. Dia duduk saja 2,000. Belum dia buka tapi mulut, betul, 2,000 view. Sebelum ni saya basking biasa. Maksudnya yang bukan page lah, Facebook account personal. Adalah 20 orang tengok. Tapi ada je itu makhluk profesor tu, kan? Makhluk profesor tu memang ada lah. Tapi macam biasalah, saya kalau garasi ni ada tapihnya. Kalau live saya dekat Facebook tu tak ada tapihnya. Saya nak minta dia share lagi perjalanan basking dia. Sebab saya rasa scene sekarang orang lebih hargai. Masa scene dulu, saya sampai jamin kawan masuk lock up kerana basking pun ada. Dulu boleh tangkap. Dulu basking ni dianggap penjenayah jalanan. Sebelum Datuk Tengku Adnan Tengku Mansur menjadi Datuk Bandar, basking tak dibenarkan. Walaupun kita tahu UK, UL, worldwide basking dah dibenarkan, tapi di KL adalah satu kesalahan jenayah. Malah saya pernah jamin kawan ditangkap kerana basking. Kecuali di tempat-tempat, satu-satu tempat yang ada basking waktu tu open adalah Central Market. Sebab dia pedestrian tu adalah private, milik Central Market. Betul. Cuma guard topi hijau pada waktu tu kadang-kadang halau, kadang-kadang dia tak halau. Tapi bila di BKL perkenalkan lesen, yang Selamat nak duk heboh nak renew tu. Dia punya lesen, sebab lesen dia dah mati. Tapi saya kata renew pun nak basking bila, sebab sekarang tak dibenarkan. Selama kau basking kan, apa benda yang paling menyedihkan? Ni nak cerita sedih ni. Stand by tisu tuan-tuan. Kalau buat cerita sedih ni bagi kat saya lah. Sebab saya ni hidup dalam kesedihan. Nampak? Tak adalah. Masa awal-awal saya basking tu lah, saya awal-awal basking tu habis SPM kan. Baru kira masa tu memang sebab saya bersekolah di Johor Baru. Lepas tu kira KL ni, walaupun rumah di KL, tapi KL ni saya tak tahu apa. Saya tahu 3 tempat je masa tu lah. Masa tu 2 lagi. Bukit Bintang rumah sendiri je. Kalau nak pergi KL, lepas tu nak naik monorail pun tak tahu, nak naik LRT pun nak turun mana, nak naik bas pun tak tahu mana. Memang rasa memang bukan tempat saya lah KL ni. Jadi pada mulanya saya basking tu memang saya satu motor pun tak ada. Masa tu MRT belum ada. Jadi saya di rumah saya taman pertama tu terpaksa lah berjalan kaki ke daripada taman pertama ke ni LRT Maluri tu. Kira jenuh jugalah.
Pertama-tama maluri nak duk angkut gitar. Masa tu gitar pun saya tak ada gitar akustik masa tu. Duk gitar elektrik. Gitar elektrik masa tu berat dia adalah berat lah sebenarnya gitar tu. Lepas tu dengan duk angkut M tu pula kira dia punya roda tu dengan tahulah kawasan rumah setinggan sebab saya duduk rumah setinggan. Bila roda tu dah off road. Masuk off road memang tercabut lah. Jadi saya kena angkut pikul lah. Lepas tu memang kira daripada rumah tu 30 minit tak lari. Basking masa tu first time lah. Kira awal-awal saya basking tu dalam RM70, RM80 seorang. Sebab saya start seorang lah. Kira untuk budak sekolah baru habis sekolah tu masuk lah. RM80 tahun 2012 tu okey lah, alhamdulillah. Jadi kalau nak cerita paling sedih macam-macam lah. Ada yang duk kata saya paling pantang lah. Benda yang saya paling pantang apa tau? Bila orang cakap saya ni penagih dadah. Sebab saya guru itu buat basking orang cakap kau mengisap ke? Kan? Itu saya paling pantang lah. Sebab saya kalau orang cakap saya mengisap ke apa, saya cakap senang je. Kau bawa aku pergi urin, kalau tak sangkut nak ada manis-manis sikit. Sebab saya beranikan dia benar lah. Saya memang benda-benda tu saya minta dijawabkan lah. Jadi nak cerita sedih tu lah. Saya tak adalah sedih mana pun. Tapi saya kesedihan tu bila kadang-kadang bila tengok dalam scene basking banyak kawan meninggal lah. Bila kawan terdekat yang meninggal masa basking. Itulah. Okay. Tuan-tuan tahu tak kenapa timbul istilah suara sampai bilik air? Ini orang tak tahu ni istilah. Kenapa tuan-tuan tahu tak? Siapa tahu kenapa timbul istilah suara sampai bilik air? Jawab. Kalau siapa tahu jawab. Okay, kalau betul saya bagi jaket jeans satu. Boleh pilih mana-mana koleksi jaket jeans. Tuan-tuan. Ini giveaway kata. Siapa yang boleh menjawab dengan betul? Kenapa wujud suara sampai bilik air? Sebelum saudara jawab tu saya akan cerita dulu. Dulu bila basking ni untuk pengetahuan tuan-tuan ni mic ni semua tak ada, mahal. Bila datangnya Cina ini seronoknya semua benda dimurahkan, semua benda dirakyatkan, semua benda disosialiskan. Di B40 kan. B40 kan. Penuh jalan pasar mana? Dia tak pernah ada. Jadi lepas tu dalam scene 80-an dan 90-an awal tak ada restoran panggil orang basking. Dia tak nak relate dengan orang basking ni. Pasal penagih dadah, orang cop kata pengemis, orang belum faham. Jadi kebanyakan orang paling sedih ni orang kena basking atas jembatan. Selamat dulu basking atas jembatan. Jembatan antara daya bumi nak pergi Pasar Seni tu. Dia basking kata laluan tu sempit. Jadi kertas A4, kertas Manila card dia tu besar. Dah makan sepertiga jambatan tu. Dia berdiri lagi. Sebab dia kan nak ni. Tiap-tiap kali dia mengamuk adalah bila orang pijar kertas tu. Tapi jambatan tu dulu one way masuknya. Bukan two way, kena pergi dan kena balik. Kau faham lah orang kerja Menara Petronas tu belum Petronas pindah pergi ke Menara Petronas sekarang. Daya bumi tu dulu Petronas. Rambut kau besar sangat. Jadi kau bayang daripada jambatan daya bumi yang ada sekarang nak pergi ke Center Market yang besar tu, dan dulu tu beribu kaki tangan Petronas yang kerja campur dengan pos Malaysia duk berulang-alik tu dia menyanyi kat situ. Dan tiap kali dia akan koyak kata Manila Card, dia kena orang pijar. Sebab dulu dia nak cerita dekat orang dia siapa, dia tak boleh sebab dia nyanyi. Jadi atas Manila Card tu dia akan tulis lah Selamat Asrin Subon, konsert kembara seniman jalanan lah gini. Dan kau jangan ubah ayat. Sebab setiap perkataan yang dia sebut, dia akan capture gambar ayat tu. Jadi kalau dia tulis kata aku seniman jalanan, kau tukar saya. Tak, aku seniman jalanan dia dah capture dah AKU. Walaupun dia tak boleh baca, dia boleh capture. Bukan ni. Tak ada ni. S ni tak ada. Jadi kita kena heja sebiji-sebiji. Lepas tu imbuhan jangan bubuh. Walaupun kata tu salah kan. Bagi aku duit. Kalau kita nak kata sila berikan saya sumbangan. Tak boleh. Dia capture gambar dah. BERI walaupun dia tak ada gambar dia. Jadi scene paling sedih dia kena tangkap lah. Dan sama ni ditangkap. Itu cerita yang dia tak suka. Dia dibawa ke magistrate. Kena tangkap. Operasi Kutu Rayau dia ditangkap. Pasal waktu tu penagih dadah dengan orang main basking ni pada waktu punya hina di Kuala Lumpur. Tangkap penagih dadah, tangkap Kutu Rayau, tangkap pesakit mental, tangkap sekali dengan orang basking. Dia dikira pukul rata sebagai Kutu Rayau. Iaitu orang yang mengemis di jalanan. Tapi nasib baiklah ada satu magistrate perempuan faham, mungkin pernah tengok dia. Lepas tu dia jawab pun macam marah-marah dekat court tu. Jadi magistrate tu marah polis tu lah. Dia selalunya kes ni berlaku apabila ada anggota baru yang keluar dari Pulau. Jadi operasi pertama dia orang nak buat. Jadi macam mana dia orang nak arrange, dia panggil lah Ops Kutu Rayau. Satu orang selamat dia kena tangkap.
Kalau polis lama Dan Wangi dah tahu. Betul. Mustahil lah orang duduk Kuala Lumpur tak kenal selamat. Betul. Tuan Mahathir pun kenal selamat waktu jadi Perdana Menteri. Jadi ditangkap. Sejak itulah bila dia naik di mahkamah dan dia mengamuk dalam mahkamah magistrate. Masa tu ada magistrate di KL ni. Dia mengamuk hingga telah magistrate tu marah polis tu lah. Lain kali nak tangkap tengok orang lah. Maksudnya takkanlah superstar kau tangkap. Jadi sejak itulah saya ingat OCPD tu mengambil kira kejadian di mahkamah kerana Selamat dihadapkan atas tuduhan sebagai kutu raya dan dia telah menjawab dengan kau tahulah kepala angin tu kepada magistrate tu hingga magistrate tu terkedu dan magistrate tu marah balik polis tu. Kau orang buat kerja tangkap tak tengok orang. Jadi pagi-pagi dia keluar pada magistrate. Kan bila duduk kena tangkap, kita kena duduk depan balai. Nanti pukul 8 Black Maria bawa kita pergi ke magistrate. Tapi tak digari beramai-ramai kena cas. Seorang-seorang mengaku salah, tak mengaku salah, mengaku salah, tak mengaku salah. Sampai time dia maki lah. Maki magistrate tu tengok dah sekali dah tahu dah. Apa hal budak ni di-charge. Dan saya rasa magistrate tu muduk KL. Mungkin polis saja dia tak pernah merayau di Kuala Lumpur. Dia sepanjang macam abang cakap lah, mungkin polis tu baru. Baru. Sebab tu dia cakap kalau dia ada macam Selamat ni, dia bukan anti polis. Tuan-tuan jangan salah faham. Dia ada peristiwa yang orang cakap peristiwa kenangan pahit lah. Tapi dia tak anti polis. Tapi lepas sekarang kesan lah dia takut. Dia kesan. Pasal dia takut. Pasal satu adalah kena kumpul ramai-ramai, kena duduk depan. Dulu tangkap, tuan-tuan kena ingat tu, ngeri dia adalah dikumpulkan di Pudu Jail. Waktu Pudu Jail kosong tu dikumpulkan di situ, tak dikumpulkan di jalan Dan Wangi sana sebab sempit. Besok tu baru dibawa. Kalau kena reman, patah balik masuk dalam. Selagi tak kena reman, duduk dekat tanah tar depan tu. So itu pengalaman pahit dia. Dan saya rasa ramai lagi lah. Saya pun ada kawan-kawan yang basking saya kena jamin di mahkamah atas tuduhan mengemis. Waktu perkataan dia guna. Tapi keadaan dah berubah banyak. Terima kasih Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana membenarkan orang basking. Saya ni ramai kawan saya ni, maksudnya generasi yang basking 2000-an ke atas yang saya tak kenal. Mana yang basking 80-an tu sampai sekarang adalah kenalan baik saya. Okey, siapa boleh jawab suara daripada bilik air? Siapa ada? Ada orang boleh bagi keterangan yang betul? Ada ke orang jawab? Langsung tak betul, tak dipertimbangkan. Mana ni dulu mic ni tak ada. Betul. Okay, kita basking mic ni tak ada. Jadi adalah satu hamba Allah nama dia Din Jerung. Din Jerung ni orang lama arwah. Sidik, Abang Said. Semua orang ni pergi basking bawa gitar kosong, tak ada. Tak ada mic ni. Tak ada mic. Dia kalau menyanyi kemut-kemut macam mana orang nak bagi duit? Orang tu duduknya jauh. Jadi suara kena sampai bilik air. Itu keluar perkataannya tu. Jadi waktu tu bila budak-budak nak datang jadi basking, ada satu budak lu nak ikut Abang Said nak basking kan. Kau punya suara bilik air pun tak sampai, macam mana kau nak nyanyi? Maksudnya di rumah kalau kau menyanyi tu di bilik air pun tak sampai. Jadi macam mana kau nak pergi basking dekat open place dengan mic tak ada zaman 80-an tu. Jadi dahlah suara kena kuat dan merdu. Dahsyat dulu. Bayangkanlah. Itu keluar tangga. Sebab tu dia menyanyi semua G sharp, F sharp. Sebab itu cerita dia kenapa peribahasa perkataan suara kena sampai bilik air. Maksudnya kalau kau menyanyi kat rumah pun tak sampai bilik air, macam mana kau nak datang basking? Kau bayang kalau waktu tu waktu tu kalau kau kena dekat Wisma Yakin tu, kau bayang kau nak menyanyi dengan orang lalu lalang datang nak masukkan duit kan, tidak kau duduk bawah pokok bayang tu, orang tak tahu kau wujud. Kalau kau kena basking kat jambatan tu, orang lalu lalang, kau bayang angin Sungai Kelang tu, kalau kau menyanyi orang lalu tak tahu apa. Jadi itulah wujudnya perkataan suara kena sampai bilik air yang Amal gagal buat. Sebab suara Amal taklah pecah macam penyanyi dulu. Basker dulu semua suara pecah, koyak. Sebab menyanyi untuk dapatkan macam tanya macam Nick Jidan dia menyanyi dulu sebelum ada mic ni. Dia menyanyi dekat Setulang untuk kan dulu orang Malaysia suka pergi Batam. Bila balik Batam ada duit lebih. Jadi kawan saya ni akan bagi tahu dia kalau dia bagi tahu saya dia kata aku Sabtu Ahad tak ada, aku pergi basking dekat Setulang. Supaya duit Malaysia pergi enjoy dekat Batam, baki-baki balik baskers lah dapat. Jadi dia pergi tidur dalam kereta basking 2 hari. Collect dalam 200, tolak duit minyak, duit tol, dia ada gaji RM80. Tuan-tuan, RM40 bersih untuk 2 hari bekerja dapat RM80 adalah heaven untuk baskers pada zaman tu.
Itulah saya cerita sikit saudara, dan mereka akan ada seorang minta Dialova. Dia kata apa ni menyanyi dewa tak ada Dialova. Kau belanja Dialova dan lepas tu kita akan dengar medley Ellie Cat dulu. Lepas tu baru kita dengar medley lagu-lagu. Sebab kita akan ada Josh Benson malam ni. Apa aku lupa dah. Apa dia? Josh Benson, Nothing Gonna Change My Love For You. Kita ada banyak lagu-lagu yang dia akan bawa. Tapi ada orang minta Dialova. Lepas Dialova satu lagu, Emal akan bagi medley Ellie Cat. Okay? Okey, tuan-tuan dan puan, kita ucapkan terima kasih kepada 1,400 mata memandang yang masih setia bersama kami. Walaupun hari ni dia agak, orang cakap, tak kelakar sangat lah. Kira, dia tak ada sesi, kita hari ni sesi knowledge. Boleh? Konsep santai. Konsep knowledge. Main air. Okey, jadi terimalah saya bawakan untuk anda lelaki menyerupai wanita. Errol. Engkau lah, dia lupa. Okey. Aku ingat amal dia. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu selalu bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu selalu bisa kau sentuh. Aku ingin menjadi sesuatu selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, payungmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Selalu ada. Kau selalu ada. Ya na 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 na. Ya na 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 na. Ya na 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 na. Ya na 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 na. Minta maaf tuan-tuan, kita main bedal. Lama tak jam lah. Lama tak jam. Okey, itu mana chord, kadang-kadang ada kalau ada termasuk chord K dengan M tu, minta maaf lah. Sebab biasalah, sebab selalu gunakan chord K, M, N, O. Kita lain sikit chord kita. So minta tuan-tuan maaf. kena faham lah. Okey, untuk lagu seterusnya kita akan buat medley Ellie Cat. Saya akan mulakan dengan lagu Sampaikan Salam Cintaku Padanya. Ya, tajuk dia macam tu kot. Sampaikan salam cintaku je rasanya tajuk dia. Betul. Okay, kau start dulu. Sampaikanlah salam cintaku padanya, walaupun terluka namun ku merindu.
sekuntum mawar merah, sebuah puisi untuk gadis pilihan. Di bulan Februari, mulanya cinta bersemi dan kehadiran ribuan mimpi-mimpi. Di bulan Februari, kemesraanmu dan cintaku berlagu dalam irama dan syadu. Tapi mengapa hanya sementara cinta yang menyala padam tiba-tiba. Terkenang kembali lagu cinta lama, kisah mawar berduri. Haruskah ku lari? Kemesraanmu dan cintaku berlagu dalam irama dan syadu. Tapi mengapa hanya sementara cintanya padam tiba-tiba. Berirama senandung semalam, ku terkenang peristiwa silam di mana aku dan si dia cinta benar, cinta akan mencurah apa yang dirasa. Ku dibuat oleh angin senja, bodimu yang seikhlas itu akulah
kenangan, tinggallah kenangan. Engkau pergi telah ditakdirkan, diriku termenung menjauh bersama senandung semalam. Kini tinggal kenangan belaka di taburan bunga pusara. Ku berdoa dan engkau aman bertemunya. Kenangan, tinggallah kenangan. Engkau pergi telah ditakdirkan, diriku termenung menjauh bersama senandung semalam. Senandung semalam. Terima kasih. Terima kasih lebih 1,000 orang yang sustain Terima kasih. Terima kasih. menanti. Saya pun saja kongsi ya tuan-tuan tentang scene basking 80-an. Betul, betul. Sebab kita tak dapat melihat videonya. Saya ada jumpa dekat rasanya mungkin bukan tahun 80-an confirm lah, mungkin 90-an ataupun 2000-an. Saya ada tengok video lagu Selamat Asrin. Masa tu ada rambut panjang macam Tom York. Macam Radiohead tu kan. Masa tu dengan blazer kuning dia, seluar Kurt Cobain. Nasib ke. Itu kat CM. Ya. Itu tahun berapa saya? Itu selepas 92 sebab album tu keluar 92. Oh, Diterbitkan album dia. oleh Edet Ah. Nasib si Ikan Keli. Album tu Edet yang produce kan. Tapi handsome dia masa tu. Kita cuba juga tuan-tuan, kalau kita murah rezeki, insya-Allah Dr. Sam akan datang, kita lebih banyak boleh berkongsi scene basking kerana Dr. Sam antara otai yang basking dengan band The Musafir. Sebab saya tak tahu dekat mana nak cari Abang Hamdan Boli sebab dia masih ada. So dia boleh cerita scene basking yang orang berduit. Maksudnya dia ada mic dan dia play -1 daripada kaset, dia nyanyi. Okay. Itu je, dia tak main gitar kan, dia nyanyi atau -1 tu. Tapi waktu tu scene tu lebih banyak orang-orang yang basking ni adalah orang-orang tabligh. Awal-awal tu Hamdan Boli, Dr. Sam dan Musafir. Saya tak ada video banyak. Dulu ada seorang lagi champion nama dia Nan Blues. Saya masih ingat lagi. Minta maaf mencelah. Saya sebenarnya membuatkan saya impress dengan basking ni mana tahun 2000. Masa tu 2000 berapa? 2005 kot. Masa tu saya, sebab saya sekolah membesar di Ceras kan, maksudnya sekolah rendah di Ceras. Zaman tu downtown KL. Saya start impress basking adalah Abang Nan lah. Ada gambar, itu ada gambar saya pakai wig masa tu. Sebab masa tu saya ingat lagi sebab saya memang minat nyanyi masa tu. Boleh lah main gitar, kira apa boleh-boleh lagi masa tu kan, baru main gitar. Jadi saya tengok style lah masa tu sebab Abang Nan dia ada karakter Melayu Western dia. Ya, dia Bob Dylan lah. Yes, dia cara dia cakap, cara dia nyanyi pun memang ada style lah. So jadi saya macam, wish, style uncle ni macam abang, saya panggil abang, style abang ni betul macam. Saya ulurlah RM5 kan, bapak saya lah, kabel kita kan. Hidup dengan kabel. So, bah bagi RM5 kan. Bagi RM5 bukannya nak memberi sumbangan tapi nak nyanyi. Tumpang dia. Tumpang lah. Betul. Tapi okey, saya tak tahu, saya belum lagi lah belajar cover lagu orang ni. Jadi, saya main lagu sendiri. Masa tu saya main 2 lagu. Start tu saya kenal Abang Nan. Sorry, bukan 2005, 2009 masa tu. Saya form 2. Cuti semester sekolah hajaan. Lepas tu tengok-tengok, saya masa tu dengan apa sodok bokatnya macam Bonnie M lah, senang cerita. Lepas tu
Okey lah basking. Betul Abang Nan. Sebab tu saya bila saya start basking balik 2012, masa yang 2009 tu saya tak claim saya basking lagi lah. Maknanya jam-jam kan. So bila 2012 saya jumpa Abang Nan balik. So dia pun recognize saya. Lepas tu dia tunjuk, dia ambil gambar. Masa tu zaman apa, kamera compact DSLR belum mampu milik lagi masa tu kan. Dia tunjuk, kau yang ni kan. Lepas tu saya memang Abang Nan one of, kalau nak cerita lah, Abang Nan is one of saya punya influence ataupun orang yang bertanggungjawab yang membuatkan saya nak basking lah. Dia top 5. Kalau sebut legend Kuala Lumpur, dia top 5. Cuma dia bekerja sebagai kaki tangan TMB. Betul. Cuma kerana anak dia belajar universiti, so dia declare. Masa tu belum ada mic, dia masih lagi, Abang Nan belum ada mic. Blues Kuala Lumpur. Dia Blues Kuala Lumpur. Dia datang dengan tambrin di kaki, harmonika, dan dia menyanyi dengan gitar. Setiap kali waktu pejabat. Sebab dia kata kalau tak basking, tak mungkin anak dia boleh menyelesaikan pengajian universiti. Jadi itu salah satu yang saya respect lah, satu bapa. Balik kerja naik motor, Vespa sehingga pasang barang apa semua nyanyi. Sebab nak pastikan anak dia. Saya fikir dia masa tu dia nakkan anak dia jadi doktor. Saya pun tak jumpa Nan dah lama. Dia pun dah, saya ingat kalau ada sekarang pun dah 60 lebih lah. Mungkin macam dia. Maknanya dia lagi dia otai pada saya. Saya mati-mati saya ingatkan dia masih 50 sebab tengok cara dia lah. Kalau sekarang saya rasa mungkin awal 60. Pasal batch dia tu semua dah ada. Adi Jagat dah kembali ke Rahmatullah. Saya kira dia antara yang first lah. Dia antara yang awal. Maksudnya Selamat, dia, Hamdan Boli, Ijam kemudian. Ijam James. Ijam James datang kemudian. Sidik antara yang awal. Abang Said antara yang awal. Zaman yang masih lagi digari polis kalau menyanyi. Maksudnya kalau kalau polis lalu tu dia nampak menyanyi, dia anggap penyanyi itu telah mengganggu ketenteraman restoran. Kan dulu ada restoran sampai pukul 3 pagi seafood dekat sebelah Pawagam Rek Jalan Petaling. Jadi waktu tu baskers walaupun tak dihalau oleh pemilik restoran, tapi restoran tu turis banyak. Maka orang akan report. Nanti Dan Wangi datang, dalam diam ni prap kena gari. Kita gitar tu sekali kena pergi ke balai. Tapi alhamdulillah lah, masyarakat pun dah tak menganggap orang tu mengemis. Semua orang anggap kata mereka orang yang menunjuk bakat di jalanan. Macam mana dia declare, jadi orang nak marah tak boleh. Saya kena menyanyi cakap. Kata macam mana nak selesaikan anak saya belajar universiti. Sebab dia hanya pekerja biasa-biasa je. Itu benda-benda yang legend. Adi Jagat pun dah kembali ke Rahmatullah, dah tak ada. Din Asidik pun dah tak ada. Penyanyi-penyanyi lama ni yang tinggal beberapa orang tu pun tak banyak yang dah aktif. Kerana satu adalah tempat terbatas, yang kedua faktor usia, dan waktu budak-budak baru datang semua dengan gadget. Dah main three-piece. Dia orang dulu biasa seorang kan. Okey, kita dah rasa sendu sebab slow, kita nak lagu rancak. Walaupun sebelum kita pergi ke medley lagu-lagu cinta Inggeris, kau boleh belanja lah mak disco ke apa ke yang kau rasa boleh buka mata sikit. Okey, belanja lah lagu-lagu rancak yang happy hour, Toyol ke mak disco, main lagu-lagu rancak happy hour. Kita happy hour dulu sebelum kita pergi pada closing. Dan saudara chip in kerana saya memang nak harapkan supaya dia dapat siapkan studio dia. Sebab saya kadang tersentuh tiap kali, bang ni duit tu hari saya beli ni. Duit. Sebab tuan-tuan, bagusnya tuan-tuan ni, tidak ada orang datang basking di garasi mendapat kurang daripada RM1,300. Tertinggi dapat adalah RM3,500. RM2,000 tu biasa. Jadi semua menyanyi yang selama basking ni, sebab tu saya confident kata saya boleh tolong dia untuk lengkapkan studio tu dengan time to time dia basking supaya dia boleh progress dan siapkan studio dia. Sebab tuan-tuan memang pemurah. Memang kita tengok dekat situ ada yang bagi RM3 pun ada, majority RM10, ada orang yang chip in sampai RM50. Terima kasih. Kita jangan bagi kita star mana ni. Sebab memang duit star yang saudara bagi akan pergi kepada Mahat Hafiz. Duit royalty YouTube adalah untuk profesor. Kalau dia tak kena hukum karma lah. Setakat ni tidurkan je. Yang mana duit-duit yang saudara bagi ni memang dapat penuh pada mereka. Kami tak tap 30%, 20% tak tap. Sebab sesi-sesi macam ni adalah contribution kami kepada, kadang-kadang saudara nak knowledge, kadang-kadang saudara nak entertainment. Okey, chip in untuk memastikan anak muda ni dapat menyiapkan studionya di Kajang, Menumpang Kasih. Nama studio pun tahun 60-an. Macam Kalabu Malami nama. Tapi alhamdulillah masih lagi budak-budak muda suka diction yang sangat romantik mewakili Melayu 70-an. Belajar daripada profesor kan. Okay. Silakan sebuah lagu rancak sikit bagi dia orang buka mata sebelum kita pergi pada medley George Benson dan juga medley lagu-lagu Westlife apa semualah yang satu Boy Zone yang saya nak dengar. Okey, terima kasih. Jadi Harul silakan.
rasa di dalam dadaku, menahan titis air mata. Ingin aku berpesan kepadamu kekasih, sekiranya engkau merinduku, hubungilah aku di sini. Jika ada kesilapanku, maafkanlah diriku, oh sayang. Izinkan aku bertanya, mengapa kau berubah hati? Kiranya kau ada penggantiku, tetapi hidupku tak bahagia. Aku memaafkanmu dan menerimamu sayang. Walaupun hatiku kau lukai, namun ku masih menyayangi. Karena sehingga waktu ini cintaku masih untukmu. Oh sayang, di mana kau berada, janganlah kau lupakan aku. Ingat aku walau sesaat, seorang insan yang terluka. Jika ada kesilapanku, maafkanlah diriku, oh sayang. Dan izinkan aku bertanya, mengapa kau berubah hati? Kiranya kau ada penggantiku, tetapi hidupku tak bahagia. Rela aku memaafkanmu dan menerimamu sayang. Walaupun hatiku kau lukai, namun ku masih menyayangi. Karena sehingga waktu ini cintaku masih untukmu. Oh sayang, di mana kau berada, janganlah kau lupakan aku. Ingat aku walau sesaat, seorang insan yang terluka. Ingin aku berpesan, kamu kekasih, kiranya engkau bisa dan tak pernah. Itulah hembusan hidupku. Terima kasih. Terus lagu apa tadi tajuk dia? Pesanan buat kekasih. Pesanan buat kekasih. Okey. Jadi sebelum Arul nyanyikan lagu Orang Putih tadi tu, saya sulam dengan lagu yang pernah seketika kejap dalam beberapa bulan lepas viral oleh Eli Mazlin. Terimalah untuk anda 4 Dara. Serius ah? Ui, baik. C minor. Keyboard. Empat darah
Tiba orang putih dah bedal ni. I love
me. Darling, darling, stand by me. 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 Darling, darling, stand by me. 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 Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sebenarnya salah kepo ni man, tinggi gini. Okay, terima kasih semua. Hampir tertinggi adalah 1,400 orang dan sekarang kita ada dalam 900 orang lebih. Yang terima kasih pada mereka yang menonton, yang tak chip in pun tak apa. Terima kasih yang bagi love, yang bagi good apa semua. Kita akan akhiri dengan kembali kepada lagu awal dari Michael Jackson. Ramai yang tak dengar Michael Jackson. So kita akan tutup dengan lagu Michael Jackson. Saudara boleh terus saja chip in ataupun donate pada akaun yang tu. Kalau penuh dekat akaun Amal, boleh pindah ke akaun Garasi. Dan jangan risau, Dr. Sam dan juga on the way, hari tarikh akan ditentukan kemudian. Oleh kerana saudara minta banyak semalam Adinda Amiro, dia akan datang hari Selasa dengan menyanyikan semua lagu-lagu popularnya yang pernah dinyanyikan oleh Slam, Poppy Mercury, yang pernah dinyanyikan oleh kumpulan Iklim. Dia akan datang untuk menghiburkan anda kerana semalam dia tak boleh nyanyi banyak lagu yang pilihan dia kerana dia tertakluk kepada menjadi artis yang mempromosi lagu-lagu dari album ITBM. So saya dah confirm hari Selasa dengan dia. Tapi minggu depan tetap Pink Week. Kita ada artis-artis wanita, baskers wanita, kita ada tamu wanita yang akan memenuhinya. Cuma kita buka saja dengan Adinda Amiro untuk lagu-lagu cinta yang dikompos khas sebagai tribute untuk wanita. So minggu depan adalah Minggu Wanita. Kita akhiri dengan lagu akhir irama gembira. Michael Jackson yang opening tadi juga akan menjadi closing. Lepas ni barulah sesi sale. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada anda yang stay dan juga yang telah share, kongsi, like dan komen semua. Kami sekali lagi ingin mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada anda yang chip in dan juga tonton dan juga yang terus support kami dan juga Garasi TV. Jadi sebelum kita mengakhiri, ampun dan maaf jika terlajak kata, terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata apa dulu? Terlajak kata? Padang binasa. Bukan. Lain-lain punya. Terlajak kata pandai-pandai lah kita. Lebih kurang lah. Okey, jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada kami sendiri. Dan insya-Allah terimalah untuk anda semua medley Michael Jackson. Ini panjang sikit lah sebab lah tu ada kita Michael Jackson ni dia ada gu dia sebenarnya. Tapi kita start dulu dengan aku bela. Macam mana? Bela. Okey. Jam lah kepala tiba-tiba bela. Okey. Terimalah untuk anda semua. You said we were together. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever
ever stop to notice it's crying us the sweeping shores? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you place your only son on? What about flower and field instead of time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice it's crying us these sweeping shores? I used to dream, I used to glance beyond the stars.
the day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never say goodbye. Soon tell me why did you have to go? Leave my world so cold. Every day I sit and ask myself, how did love slip away? Something whispers in my ears and says, you're not alone. I'm here with you. Though you're far away, I'm here to stay. 'Cause you're not alone. That I'm here with you. Though you're far apart, you're always in my heart. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you